أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas, yang berusaha, tuan pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Wangsa Melawati, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nyambung semula rujukan kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita tengok dalam muka surat yang ke-22. Kalau dalam kitab Jawi ni, dalam kitab Rumi tu, muka surat apa Tuan Haji? Ya, bab yang kita jantung kan, situ ujung ke bab yang pertama, Syarhul Ta'am. Yang mana kita berhenti situ ke firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ada. Saya pun tak tengok edisi yang apa ni, Rumi 63 53 situ firman Allah, aba wastakbara, situ Tuan Jisah, situ kan? Ya, aba wastakbara kah? Ada Quran dah ke Syarut Ta'am. Adakah muka surat 53 58? Ya, situ kan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani ya rabbal alamin. Jadi perkara yang disebutkan oleh pengarang kitab ini dalam tajuk perbincangan kita, iaitulah berkenaan dengan qalbun. Yang dikatakan sebut qalbun ni, yang diterjemah dalam bahasa kita ni disebut jantung kan. Ada pula disebut hati, qalbun ni. Tapi apa yang murad yang dikehendaki di dalam perbincangan kita ini, qalbun itu iaitulah dipanggil pusat kesedaran bagi manusia. Situ pusat kesedaran tadi, yang mana qalbun ini sifat dia berubah. Ya, dipanggil qalbun. Dia berubah-ubah. Maka sebab itulah kita pun macam tu juga. Kan? Sekejap kita ni macam ni, kejap kita cenderung, orang kata macam diumpamakan seperti lalang. Ya. Tapi bagaimana kita tadi diajar oleh agama untuk kita tadi jadi istiqamah, tetap berprinsip kita tadi dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia panggil qalbun. Qalbun kita dah bahas kan dulu, iaitulah dipanggil qalbun jasmani. Kalau qalbun jasmani ni dia satu organ. Ada organ dalam tubuh kita tadi yang bagaimana dia berfungsi dalam sistem tubuh kita tadi.
Ada juga sebut sebagai hati, heart. Iaitu hati tadi ialah organ juga, yang mana ia tadi macam mana fungsi dia dalam sistem tubuh kita tadi. Tapi dalam ilmu tasawuf, bila sebut qalbun ni dipanggil qalbun rohani. Qalbun yang bersifat roh, dipanggil pusat kesedaran manusia. Yang kita boleh tengok tentang peringkat awal dulu tentang definisi makna yang diberikan tadi untuk mudah kita memahami tadi tajuk-tajuk perbincangan kita. Jadi pada malam ini kita akan sambung yang dikatakan qalbun tadi, kenapa wajib kita pelihara hati kita ni. Sifat-sifat tadi, daripada sifat yang dicela, kita nak menghiasi perangai ataupun sikap yang dipuji oleh syarak. Jadi sebab dia yang kelima telah kita sebut pada seri lalu, iaitulah ianya adalah merupakan tempat ilham daripada malaikat dan juga tempat was-was bagi syaitan. Dan lagi jantung itu adalah tempat berperang di antara akal dan hawa nafsu. Kan? Peperangan pro and kontra. Akal macam mana fungsi dia. Kemudian nafsu tadi kita pun dah diberi faham oleh Allah Ta'ala. Inna nafsa la'ammaratun bisuk. Sesungguhnya nafsu itu dia cenderungkan kita ke arah perkara-perkara kejahatan. Nafsu. Sebab itu dalam pembahasan ilmu tasawuf tadi nak mengenali tentang tingkatan nafsu tadi. Keinginan-keinginan, maksud kendak tadi. Jadi bagaimana kita nak mengawal diri kita tadi, nak mengawal keinginan nafsu tadi yang dia tadi kadang-kadang membawa tuan dia tadi kepada sikap yang melampau. Maka kita faham dah kan, akal tadi diisi dengan ilmu, dan bagaimana ilmu tadi membimbing akal tadi. Sebab itu akal yang Allah berikan kepada kita hendaklah dipandukan dengan petunjuk wahyu, baru kita selamat. Tapi kalau akal kita dipandukan dengan nafsu, maka kita akan binasa. Petunjuk ni. Jadi itu di antara peperangan yang berlaku tadi. Maka dengan sebab itulah di antara tadi disebut oleh pengarang ni, maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan, dan hawa nafsu itu menyeru ia hawa nafsu itu kepada kejahatan. Di atas sikit tu. Lagi kita turun balik kepada ayat yang kita berhenti tu. Bawah itu ada firman Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sayugianya pengarang sebut bahawa tiada dilalaikan daripadanya tadi. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu ianya lebih besar. Hati ni. Kan? Kalau kita tadi orang kata ikut hati mati, ikut rasa binasa. Boleh dah? Ayat ada dah? Kesurat tu. Jadi saya ambil atas sikit daripada ayat Quran tadi. Nak apa ni? Kita nak lagi kita akan terus masuk. Nak ulang balik sikit daripada atas tu. Jadi dengan sebab itu dia kata sini, sekurang-kurangnya hati tadi keras dia tidak menerima pengajaran. Tu perangai sikap manusia ni degil. Kan, payah manusia ni nak uruskan manusia ni bukan senang. Tapi bila dia tadi orang yang beriman, maka sikap orang yang beriman tadi dia akan patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, walaupun perkara itu bercanggah dengan keinginan nafsu. Tu sampai dipanggil kawalan diri, dipanggil kita ni. Kita jaga kita. Soalah gitu. Jadi kita mengawal. Keinginan, kalau kita tadi kalau diberikan kemewahan, semua kita nak buat, semua kita nak. Tapi bila kita dikawal dengan ilmu tadi, dipandu dengan akal tadi, dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka kita dapat kawal tadi keadaan, keinginan nafsu tadi. Itu yang orang panggil tamak. Tamak haloba lah. Kemudian jadi manusia jadi sombong, takabur dan sebagainya. Dia akan jadi perangai melampau manusia ni. Tapi dengan kita dipandu oleh petunjuk wahyu tadi, maka kita diajar untuk bagaimana nak mengawal
diri kita tadi. Ya tak? Orang kata kawal nafsu. Kalau makan tu kan, nampak tu makan dia. No, dia kita ni. Ya tak? Makan dia. Dalam satu hari tu tak tahu berapa kali makan, tak tahu. Ya dah. Kan? Pagi makan dengan roti canai, nasi lemak lagi apa dia. Lepas tu lagi pula break pula makan lagi, tengah hari makan lagi, petang pula makan lagi, malam pun makan lagi, tengah malam pun makan lagi. Jadi orang yang menterdarah dia panggil. Kan? Jadi macam mana? Sebab itu ada dalam Islam ni dia buat latihan kita tadi, exercise. Apa dia? Latihan berlapar. Dia supaya kita dapat kawal kita dia. Kan? Kalau tidak nak ceritanya kita ni memanglah kan keinginan tadi. Sebab itu bila kita tadi melampau tadi, dia boleh mendatangkan perkara-perkara yang mendatang tadi, sakit, penyakit dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok petunjuk yang diberikan oleh agama tadi untuk kita tadi sama-sama beramal. Jadi pengarang dia kata apa dia? Iaitulah dan kesudahannya manusia tadi dia boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kerah kan, tak nak terima peringatan Allah. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah-sejarah dalam Al-Quran, kenapa Allah ceritakan kisah-kisah umat dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, nak ceritakan sikap orang dulu, ada yang beriman, ada yang kufur. Hari ini pun macam tu, di sepanjang zaman sifat ni ada kat manusia ni, beriman, kufur kepada Allah sampai hari kiamat. Maka orang yang beriman tadi ialah dia ada dia panggil akal yang Allah beri. Bagaimana akal tadi dipandu dengan petunjuk wahyu. Macam kita katalah kan, nak tengok benda di langit, kita pun tak tahu apa kaitannya benda di langit dengan kehidupan kita di bumi ni. Kalau akal kan, kita tak ada dipandu. Tapi bila kita dipandu dengan petunjuk wahyu, maka kita baru tahu bahawa benda-benda di langit tadi memberikan kesan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dari segi apa? Dari segi perjalanan waktu dan sebagainya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat yang kelima. Ya, surah Yunus, indikator dia ayat yang kelima. وَالَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Dialah Allah yang menjadikan matahari tadi bercahaya, bulan itu bersinar, dan matahari dan bulan tadi dia bergerak mengikut orbit dia tadi, pergerakan dia tadi kan. Matahari bergerak, dia ikut orbit dia. Bumi pun bergerak ikut orbit dia. Bulan pun bergerak mengikut perjalanan dia, orbit dia tadi, galaksi dia. Semua ni bergerak, bukan dia duduk, matahari duduk setempat tu, tak. Semua dia bergerak tadi. Yang mana dengan pergerakan tadilah Allah Ta'ala beritahu lita'lamu, supaya kamu dapat mengetahui bagaimana nak menghitung tahun. Makna di situ petunjuk tadi. Nak hitung tahun macam mana? Kan? Sebab apa? Sebab adanya matahari dan pergerakan bulan tadi mengelilingi bumi. Itulah Allah nak ajar kita tentang waktu tadi, masa. Matahari tadi kan, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadi siang dan malam tadi untuk manusia. Yang mana Allah cerita tadi ialah pengiraan waktu tadi. Waktu apa? Waktu solat. Sebab itu kita tengok tadi, waktu solat tadi pasal apa dia berubah-ubah ya Ustaz. Sekejap awal, lepas tu sekarang ni dah lewat sikit. Sebab apa? Pergerakan tadi dikira tadi Masihi dengan Hijri tadi, pergerakan bulan. Sebab tu kita kalender kita takwim Masihi. Ada yang panggil Hijri. Masihi tadi ialah pergerakan matahari. Dia dah setiap 5 minit dia naik tadi 5 minit sampailah matahari terbenam. Tu sampai jam ada tu. Kan? Antara 12 ke 1 5 minit pergerakan dia. 1 ke 2 5 minit. Itu pergerakan matahari tadi, ilmu falak. Jadi dia bergerak sampailah dia tadi tenggelam tadi. Maka di situlah pengiraan tadi, waktu solat kan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengiraan.
Allah ajar kita. Sebab tu kita tengok bulan, kenapa kadang-kadang bulan tadi dia gelap, lepas tu ada pula nampak pula anak bulan, baru apa ni nampak alui ni, lepas tu pula sampai peringkat dia tadi bulan sabit, lepas tu pula nampak full moon dan sebagainya. Itulah pergerakan masa. Ya dah. Sebab tu dalam bab puasa kan, puasa sunat kan, di antara puasa-puasa sunat dipanggil Yaumul Baid, hari putih. Hari putih tu 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan disunatkan kita berpuasa selain daripada Isnin Khamis. Jadi hari tu, jadi 13, 14, 15 tu tengok matahari, bulan tadi dah penuh, full moon. Tahu dah. Jadi tengok bulan full moon tu, ada matahari bulan tadi penuh tadi, maknanya tengah bulan. Bila tengah bulan tadi kita tahu dah lah, nak tunggu awal bulan tadi nak dapat gaji. Kalau tengah bulan gaji dah susut dah. Tengok bulan dah tahu dah gaji dah tengah benda dah. Jadi itu. Kan Allah Taala yang bagi tahu. Jadi makna kesan tadi bintang pun macam tu juga. Bintang tadi dia sebagai petunjuk bagi manusia ketika mana manusia tadi berada dalam keadaan kegelapan. Bintang tadi dia tunjuk arah, dia panggil arah kiblat. Sebab itu dalam bidang maths kita belajar dulu ada dia panggil logarithm. Logarithm, sin, cos, tangent. Dulu kita tak tahu ngaji apa aku ni, nak kira apa. Tapi bila ngaji ilmu falak tadi, ustaz kita tunjuk, ni lah. Ambil buku logarithm tu. Beli kalkulator tu. Yang semua ada sin, cos, tangent tu kan, untuk kamu buat pengiraan. Kita pun belilah. Rupanya nak kira tu arah kiblat tu, bearing. Arah kiblat tu. Kan? Macam mana kita nak tahu arah tadi ke selatan ke utara ke, dan di situ ada bintang tadi yang dia tadi 3 selari tadi, itulah bintang tadi menunjuk arah kiblat. Jadi siang malam kesan tadi untuk kehidupan manusia. Manusia kena rehat, manusia ni kena rehat, dia tak boleh, dia bukan robot kita ni, rehat. Sebab tu ulama-ulama sufi dia membahagikan masa 24 jam ni, 8 jam bekerja, 8 jam beribadah, 8 jam tadi untuk kamu rehat. Tapi rehat tadi bukanlah makna suruh tidur. Kita kalau rehat je ingat tidur. Tak, kalau macam itulah kita sekolah dulu ada waktu rehat. Ke waktu rehat tu kita tidur? Tak kan? Jadi itulah mana buat kerja yang merehatkan kita tadi. Otak kita kan, mana kita buat kerja tadi, ada yang makan, ada yang buat kerja lain dan sebagainya. Jadi ada orang berehat tadi, istilah-istilah rehat tadi berbeza. Ada di kalangan para ulama, para solehin, cara mereka berehat tadi ialah ketenangan tadi melalui solat. Ada orang nak tenang tadi melalui apa? Zikir, dia baca Quran, hati tenang, fikiran pun tenang, kan, dan sebagainya. Jadi berbeza. Jadi 8 jam bekerja, 8 jam beribadah kepada Allah, dan 8 jam tadi kita nak berehat. Tapi dalam bekerja tu bagaimana 8 jam tadi nak jadikan dia sebagai ibadat? Sebab kerja ini adalah perintah Allah. Dia petunjuk tadi kan, yang Allah beri pada kita. Jadi ni kita tadi, akal tadi Allah beri, dan ada maksud tadi dia tak menggunakan akal tadi, maka menyebabkan dia degil, menjadikan mereka tadi termasuk di kalangan orang-orang yang tidak mau mengikut perintah agama, kufur kepada Allah SWT. Maka mereka rugilah. Aku dah beri akal, aku dah beri kamu boleh lihat dan sebagainya, tapi kamu tidak perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadakah engkau dengar akan firman Allah Subhanahu wa taala? Kita baca Quran tu, kita dengar cerita berkenaan dengan makhluk yang bernama tadi Iblis. Kenapa Iblis tadi yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ada juga Allah Taala sebut di dalam apa ni surah Al-Kahfi ayat yang ke ayat yang ke berapa? Ke-50. Ayat yang boleh note. Ada situ yang ni ayat aba wastakbara ni iaitulah surah Al-Baqarah ayat 34. Tapi kita rujuk balik surah yang selain daripada ni iaitulah surah Al-Kahfi ayat 50.
Yang ni Allah Ta'ala kata apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Engganlah iblis tadi daripada apa? Sujud kepada Adam alaihi salam. Sujud. Jadi sujud tu ada ulama tafsir mengatakan bukan sujud macam kita sujud tu. Tapi sujud ni sebagai sujud tanda penghormatan. Li ta'zim. Li ta'zim tadi. Nak memuliakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tadi. Tapi ada juga ulama mengatakan sujud tadi dengan makna sujud tempat perkara yang Allah perintah, tak ada masalah. Sujud sebab Allah yang perintah. Macam kita lah, kita sujud tadi. Ada kita sujud tadi sampai peringkat manusia ada sujud kepada manusia. Tapi itu dilarang oleh Islam. Hatta Nabi kata sini, hatta isteri sendiri pun makna tak dibenarkan untuk sujud di kaki suami. Tapi bagaimana cara penghormatan tadi? Dia mentaati apa yang diperintahkan oleh suami selagi mana suami tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang melanggari syariat Allah SWT. Itu dia. Cara penghormatan tak ada suruh sembah kaki apa semua. Caranya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut apa dia? Wa idz qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala kata. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun malaikat tadi sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni di kalangan malaikat ke? Tahu tak? Tidak. Maka Allah SWT sebut, kana minal jin. Bahawa iblis ni adalah daripada kalangan jin. Malaikat lain, jin lain. Sebab itu malaikat tadi dia dicipta daripada nur, cahaya. Iblis ini dicipta daripada api. Kita daripada tanah. Maka Allah Ta'ala kata fafasaqa, maka jin tadi, iblis tadi dienggan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwum wa bi'sal lizzalimin badalah. Bi'sal lizzalimin badalah. Kecuali iblis, dia adalah daripada golongan jin, maka dia menderakai perintah Tuhannya. Pantaslah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada Allah, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ikut kan, tu orang kata ikut perangai iblis. Sebab apa? Dahaka, tak mau dengar perintah Allah SWT. Itu dia. Iblis ni di kalangan jin. Sebab itu kita dah sebut dulu perbezaan di antara malaikat dan jin ni. Nak ceritanya, iaitulah jin ni, dia ni adalah bukan di kalangan bahagian daripada malaikat. Jin ni dia makhluk yang berbeza di antara malaikat dengan jin ni. Dan kemudian jin ni pula Allah Ta'ala cerita kepada kita apa dia? Iaitulah dia ni makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum adanya manusia ni. Berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونِ. Bahawa Allah Ta'ala beritahu pada kita bahawa jin ni Allah ciptakan dia sebelum manusia tadi. Dan kemudian diberitahu oleh Allah Ta'ala annahum yatanasalun walahum zuriyatun, bahawa jin ni apa dia? Iaitulah dia ni ada keturunan dia dan zuriat dia. Jin. Jin ni. Dalil di mana? Surah Al-Kahfi. Itu dia. Kita tengok ayat yang ke-50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adum wa bi'sal lizzalimin badalah. Allah Ta'ala beritahu. Kemudian jin ni pula
Diberitahu oleh Allah SWT melalui Al-Quran tadi, apa dia? Dia tadi melihat kita dan kita tidak melihat dia. Tak boleh nak nampak dia. Kan? Itu asalnya. Tapi jin tadi dia boleh menyamar dan menjelma dalam bentuk yang boleh kita lihat tadi. Jin ni. Dia menyamar jadi manusia pun boleh. Jin ni. Kan? Jadi manusia. Jin ni. Jelma tadi. Kan? Manusia. Comel lah ada yang dia ni, tapi dia boleh berubah. Muka dia tadi apa semua. Tengok. Yang orang cerita perempuan apa? Kebaya merah. Kan? Cerita tu kebaya merah tu. Kan comel kan orang tengok. Dia jelma dalam tu. Tapi hakikatnya dia boleh berubah kan. Jadi apa ni berubah-ubah nak tengok lari entah bukan. Tu dah. Kan? Dia boleh. Memang ada. Yang saya cerita dulu pun masa Allah yarham Datuk Arundin pun masa dia jadi apa ni di UKM memang ada cerita ada jin tu nak berkahwin dengan anak murid dia. Jin ni pensyarah. Macam mana boleh dia boleh ni kan? Ada dia pensyarah di UKM tu nak kahwin, tapi dapat kesan bahawa pensyarah ni dia ni adalah di kalangan jin. Kan ada ceritanya, kita tak lalu itu tak tahulah, tapi itulah yang diceritakan. Dan Al-Quran pun memang kisah zaman nak cerita Nabi Allah Sulaiman dan sebagainya. Dan kemudian pula jin ni jenis dia pula apa dia, iaitulah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tadi, iaitulah dia diperintahkan untuk belajar dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan tak kenal Tuhan ni. Allah, sebab itulah jin ni kismani mu'minun wa kafirun. Jin ni ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang kafir tadi iblis itulah namanya. Iblis tadi. Dia yang kufur. Kan? Sebab itu bila kita bersebut apa beza ustaz di antara jin, kemudian iblis dan juga syaitan. Kan? Iblis orang kata jin, kemudian syaitan. Syaitan ni sifat, dia umum. Bila sebut syaitan, dia termasuk di kalangan jin dan manusia. Itu dia syaitan. Kan? Daripada kalimah syaitana. Jadi jin dan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa ja'alna likullin nabiyyin aduwa, dan kami jadikan bagi setiap nabi tadi ada musuh dia. Siapa? Iaitulah syayatin minal insi wal jin. Syaitan di kalangan jin dan di kalangan manusia. Itu musuh. Jadi siapa dia? Di kalangan jin, iblis. Tu dah. Dan jin pula ada yang beriman. Iblis ni di kalangan jin. Jin yang tak beriman, kufur. Tapi ada jin yang beriman. Dan di kalangan manusia. Siapa? Di kalangan manusia pula. Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir pun ada dua juga. Ada yang dia tadi kategori zimmi. Ada kategori tadi dipanggil, disebut apa dia? Harbi. Yang dia bermusuh dengan Islam dia. Benci dengan orang Islam dia. Cuba tengok. Macam mana kat India ni. Kisah apa yang berlaku. Wanita-wanita Islam yang berhijab dilarang untuk ke sekolah. Kan? Suruh buka nak cerita. Pasal apa? Cuba kita suruh dia pula tanggal sehari dia. Kan? Macam mana? Itu kita kata tadi. Kenapa? Dia nak apa ni? Apa masalahnya? Orang tu nak pakai baju nak tutup aurat. Apa masalahnya? Lainlah kalau dia telanjang. Kan? Jadi terbalik. Orang nak tutup marah, orang yang buka tak marah. Kan? Jadi ni dia kata kenapa macam tu? Apa yang masalahnya? Dia tadi, kamu buatlah agama kamu, tak usah duk kacau. Kan? Jadi ini yang berlaku. Dulu Perancis, kan? Tegah, maknanya wanita tadi untuk berhijab. Bagainya. Jadi ini, kita tadi, Islam, tu dia, kita ada. Cara dia tadi. Maka syaitan tadi di kalangan jin, di kalangan manusia. Jin, manusia tadi, orang kafir. Ada yang orang kafir juga, dia tak ada masalah dengan orang Islam. Mereka kawan baik apa semua, dan dia kalau duduk dalam sebuah negara Islam dipimpin oleh Islam tadi, dia mengikut, patuh. Tak ada masalah. Itu dia. Jadi itu juga yang seterusnya,
di kalangan golongan munafiqun. Musuh yang berselindung. Bak kata patah, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Jadi Allah dedah kan? Supaya kita tahu maknanya waja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan begitulah juga kita ni manusia yang kita rasa kita baik ke apa ke, kan, rajin, tak ada buat jahat, alhamdulillah lah, tapi kita ada musuh. Siapa dia? Allah Taala beritahu, inna syaitan lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kan? Musuh. Kita tak nampak. Kan? Kita pun macam tu juga. Ini orang baik, kawan kita kata, kita kata kawan kita masa kita senang. Kita nak tengok dia tu kawan kita betul ke kawan kita, sahabat kita, tengok masa kita susah. Dia ada tak bersama dengan kita? Kan? Tu baru kita kenal kawan dengan lawan. Oh, masa aku senang, kan, ada je dia. Tahu dia. Tapi bila aku diuji dengan kesusahan, hilang kawan-kawan ni. Kan? Mana kawan-kawan yang dulu sama dengan kita. Tapi kalau kawan tadi yang betul dia berkawan tadi kerana Allah, kita tadi bila kita senang dia ada, kita susah pun dia bersama dengan kita, membantu. Kan? Jadi kita dapat kenal lah dengan perbuatan-perbuatan macam tu juga. Iblis apa semua Allah Ta'ala tunjuk kepada kita macam mana nak kenal musuh ni kita tadi. Jadi dengan sebab dia kata sini aba wastakbaru wa kana minal kafirin, dan jadilah ia iblis tadi daripada sekalian orang-orang yang kafir. Kafir ni maknanya sifat yang derhaka, sombong. Tu dia tak beriman, maka dia termasuk di kalangan golongan-golongan yang akan mendapat azab, seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya. Apa dia? Sifat yang tadi, yang degil, yang sombong tadi, dipanggil sifat takabur. Bangga besar diri, dia rasa dia hebat dan sebagainya. Sedangkan iblis tadi bukan dia tak kenal Tuhan ni. Bukan dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia kenal. Tapi kenapa tak iman? Kan? Padri-padri di kalangan manusia, apakah dia tak kenal Muhammad tadi? Rasul yang disebut dalam kitab mereka tadi, kitab Injil, kitab Taurat, bahawa Rasul yang terakhir yang akan diutuskan nanti, iaitulah Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad tadi diutuskan tadi, kenapa mereka tak beriman? Kan? Kenapa mereka tak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini timbul kan. Jadi yang tak ikut tu sebab apa tu? Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni bangsa Arab. Ya, mereka tu bangsa Bani Israel. Apakah mereka rasa bangsa Bani Israel itu mulia, lebih hebat? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Ya, bukan dengan sebab mu ni keturunan kata hebat-hebat, comel, cantik apa semua, tak, bertakwa. Walaupun dia kulit gelap, hitam merlit, nak ceritanya. Ya, orang utara kata merlit. Tu dia, litlak. Tapi dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Kan? Kulit hitam, bilik, bibir tebal apa semua nak ceritanya, min Afrika, daripada Afrika. Tapi dia adalah manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kita pun macam itulah, bila Allah cerita ni, mana kesedaran kita tadi ialah kita kena kenal Allah Ta'ala. Jadi bila kita kenal Allah, apa yang kita nak sombong sangat? Kenapa kita tadi yang Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwah, kamu ni orang yang beriman ni adik-beradik, seperti adik-beradik. Pasal apa kita nak menzalimi, menganiayai mereka? Dan manusia ni Allah ciptakan, apa dia? Adalah makhluk Allah. Semua bangsa ni aku yang cipta. Kenapa kita nak bunuh antara satu sama lain tanpa sebab? Membenci antara satu sama lain. Jadi ini Allah ajar kepada kita tadi. Jadi dengan sebab itulah dia kata di sini, maka adalah sombong itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia iblis tadi tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya tadi, wala ayazabillah. Minta tolong, minta jauh daripada
kita ni jadi termasuk orang yang sombong kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita orang mukmin ni sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh selagi mana arahan-arahan itu tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Walaupun orang tu suruh kita buat begini-begini, selagi tidak melanggar hukum syarak, kita kena patuhlah. Kepatuhan kita tadi. Jadi ini qala musannif rahimahullahu taala, dan ketahuilah olehmu wahai sekalian penuntut ilmu, kerana orang menuntut ilmu ni akan mendapat keampunan daripada Allah. Orang yang menuntut ilmu ni dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat kedudukan orang-orang yang berilmu ni, yang beriman dengan beberapa kelebihan kita ni. Dia tak kira. Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu, tapi Allah kaitkan dengan orang yang beriman. Orang tak beriman pun, kalau dia tadi ilmu tadi, dia belajar sungguh-sungguh, kedudukan dia pun dimuliakan. Apatah lagi kita di atas paksi iman tadi, itulah lagi Allah muliakan. Sebab makna kita beriman tadi, makna kita patuh apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang kita jauhkan bagainya, maka mendapat kelebihan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Kelakuan cela ni nak cerita satu-satu ni banyak. Perangai-perangai manusia ni, sikap manusia ni. Sebab aku yang cipta dan aku tahu. Dan nak nunjukkan kebesaran Allah Ta'ala tadi, macam mana dia mencipta tadi, semua dia dah tahu dah. Komponen-komponen tadi, apa yang ada pada manusia tadi, dia dah tahu. Dia yang mencipta. Maka dia khabarkan kepada kita tadi. Nak menunjukkan tentang kebesaran kekuasaan Allah, maha bijaksana. Dia tadi. Jadi pengarang disebut banyak. Tetapi hamba, pengarang ni kata, sebutkan tadi, hamba ni makna sifat merendah diri. Tu dia. Tok Guru ni. Orang berilmu ni, dia ada dipanggil bahasa yang menunjukkan sifat tadi, sikap merendah diri. Kita ni. Walaupun dia banyak ilmu, tapi sifat tadi merendah diri sebagaimana pepatah Melayu. Seperti mana pepatah Melayu kata, apa dia? Iaitulah padi ni semakin apa? Resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Kita ni semakin berisi, semakin tunduk. Makna kita hormat, kita rasa kita ni lah apa ni, orang kita hormat dan sebagainya. Walaupun kita ni orang tu sebut dia ni orang yang hebat, tapi ada sikap kita nampak tu merendah diri. Macam kita lah. Kadang-kadang bos pun kita boleh kenal bos tadi macam mana dia layan staff dia, orang bawahan dia macam mana. Setengah tu dia tak kisah. Tapi kita pula orang bawahan ni kena ada sifat hormat lah kat dia. Sebab dia bos. Kita bukan bos. Tapi kita pula jadi macam bos. Lebih daripada dia. Jadi ada penghormatan kita tadi. Sebagaimana yang diajar oleh agama tadi. Jadi menyebutkan di sini, apa dia? 10 perkara. Pada 10 bab. Kenapa? Kerana 10 ini asal bagi semuanya. 10 je sebut, tapi benda ni asal dan dia akan mendatang perangai-perangai tadi. Macam kita katalah marah. Daripada marah tadilah timbulnya sifat apa? Dendam, berdendam. Lepas tu pula bila dah berdendam tadi, marilah dengki, berdendam. Lepas tu akhirnya sampai peringkat melakukan pembunuhan tadi. Asalnya marah je. Tapi dia main penyakit-penyakit tu jangkit. Macam tu lah. Sebab tu dia tak sebut pun, dia sebut benda yang besar tu asal lah. Jadi dia kata di sini, dan yang lainnya daripadanya tadi, daripada 10 tadi terjadi ia daripada yang 10 ini. Perangai-perangai yang lain tu, dia asal dia daripada ni lah timbul. Kita ni asalnya tak ada masalah, tapi pasal apa timbul kita jadi bermusuh dengan dia? Tiada sebab. Dia panggil faktor-faktor tadi kan. Macam mana? Orang ni jadi sombong. Apa sebab dia jadi macam tu? Terus kan, apa sebab faktor-faktor orang kaya yang sombong, sebab apa dia jadi sombong? Padahal kalau dia tu kaya, tentulah dia tadi seronok apa dia nak bantu orang, tapi dia jadi sombong. Pasal apa? Apa faktor-faktor dia dan sebagainya. Jadi mana berkait dengan jiwa.
Kita ni faktor-faktor yang menghalang orang-orang nak buat kebaikan tadi. Dia ada gangguan-gangguan daripada syaitan tadi. Tu kita kata tadi. Kan? Gangguan yang menghalang tadi. Faktor-faktor. Kalau kita pun buat analisis SWOT pun macam tu juga. Kan dalam organisasi SWOT. Kita punya strength kita. Itu dia. Di mana kekuatan kita? Di mana kelemahan kita? Itu dia. Apakah dia halangan-halangan tadi? Dan bagaimana kita nak mengatasi tadi? Kan dia panggil analisis SWOT kan? SWOT. Ada. Macam tu kan kita tengok tadi apa dia faktor-faktor tadi. Jadi yang pertama pengarang disebut apa dia? Sifat yang dicela tadi. Loba atas makanan. Tamak. Kan? Kita ni bab makan ni. Tu dia. Sampai bab makan ni berkelahi. Bab makan ni pun kadang-kadang nak ceritanya kita menipu. Dalam bab makan ni kadang-kadang kita mencuri hak orang lain. Pun ada. Kan? Dia menatang tu. Tu dia. Ni pasal apa? Perut. Tu dia kan. Bila sebut perut ni apa dia? Dikaitkan dengan periuk nasi. Kan? Orang ganggu periuk nasi aku ni. Misal kata. Mula dia timbul. Kan? Cantai orang ni. Dan sebagainya. Maka timbullah orang apa? Berdendam. Bermusuh. Cuma tengok. Orang korporat ada musuh tak dia? Musuh dia siapa? Orang korporat lah. Tak ada pula orang korporat pula bermusuh dengan orang jual motor pula, kedai motor. Tak ada. Kan? Dia bermusuh dengan saing dia tadi. Tak ada. Kalau orang dengki yang penipu macam tu juga. Dia buat kedai orang tu, orang tak nampak apa dia. Siapa agaknya yang buat tu? Orang yang menyaga jugalah. Kan? Orang yang menyaga juga. Okey, orang yang menyaga tu di tempat yang sama. Dia gunakan apa dia? Ilmu sihir untuk menjatuhkan orang lain tadi. Seolah-olah macam dia je menyaga. Tapi orang tu menyaga macam mana? Dia pun ada anak, dia pun ada tanggungan dan sebagainya. Yang nak pergi cantai orang tu apa? Patutnya apa? Kita ada persaingan yang positif. Kan? Yang baik tadi. Meniaga. Tapi bagaimana kita meniaga tadi? Macam mana kita nak bersaing tadi? Kita nak buat satu presentation yang terbaik. Dari segi kita masakan kita, dari segi layanan kita, kan? Dari segi macam mana kita nak, sebab apa? Nak menarik pelanggan tadi. Tapi kita tak buat macam tu. Atas tu segera yang tulis je, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buat hiasan je. Tapi di bawah tak praktikal. Kan? Cuba tengok. Pasal apa dia kata itu ayat pelaris. Dia guna ayat tu untuk apa ni? Tapi dia tak beramal dengan ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan? Jadi kita faham rezeki orang dia pun ada masing-masing yang Allah beri. Tapi macam mana kita nak rezeki kita tadi, buatlah sesuatu yang terbaik. Jangan duk kita nak buat, kita rasa kita nak je, kita cantai orang. Kan? Kita naya orang lain dan sebagainya. Itu dipanggil dengki. Kan? Dipanggil apa dengki ni? Al-hasadu. Dia ada. Tapi ada dengki tadi yang dibolehkan oleh syarak. Apa dia? Dipanggil ghibtah. Tak apa. Kan? Dengki yang positif. Itu dia. Dengki yang negatif, habis amalan kebaikan kita. Jadi kita belajar tadi, tak apa. Dengki kan? Tapi yang bentuk positif. Persaingan tadi. Yang sehat. Jadi masalah. Ada. Ini tengok apa nak ceritanya, tak boleh tengok orang senang. Tak? Bila orang senang je, kita tengok tak puas hati selalu. Tu dah. Macam kita je hidup. Di atas muka bumi ni, kita je ada keluarga, kita lah nak bayar tu, nak bayar ni, habis orang lain tu tak ada bayar apa. Salah gitu. Ya, tu loba atas makanan. Tu yang pertama. Nanti dia akan perhalusi lagi. Yang keduanya ialah sangat loba pula atas berkata-kata. Mulut pula. Tadi perut. Ni mulut ni. Loba ni. Ya tak? Kadang-kadang kita macam-macam lah sebut. Orang kata, ibarat kata, lidah ni tak ada apa. Apa ni nak ditanya? Tak? Dia boleh sebut je. Tak kira apalah, duk maki orang ke apa ke nak ceritanya. Mulut ni. Tak? Ada orang kata mulut murai. Itu dah. Mulut apa lagi? Mulut tempayan. Kan? Mulut apa lagi? Tak tahu lah kot. Dekat tu je lah kot kan. Dalam peribahasa kan. Mulut murai, mulut tempayan kan. Kan ada mulut lain lagi. Mulut buaya. Kan? Jadi kaitkan mulut lah. Bisuh. Sebab itu bab kita patah tadi, mulut ni, lisan ni,
tak? Terlajak perahu boleh ditarik balik. Kalau terlajak kata binasa. Tak? Tu dah. Jadi ni bisa mulut kita ni lebih tajam daripada mata pedang. Amin. Tapi mulut ni juga boleh membawa kebaikan yang besar sekiranya cara kita gunakan tadi mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Zikir, baca Quran. Ni duk mengumpat, duk cerita orang. Tak habis-habis cerita buat orang. Tak habis-habis kita nak cerita buat orang tadi. Cakap orang tu beginilah, apa ni. Sedangkan kita sendiri, kita tak bicarakan hal kita. Bak kata pepatah, kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Tu dia. Pasal apa? Pasal peribahasa ni nak bagi kita faham. Bahasa-bahasa orang tua-tua dulu ni, dia gunakan bahasa-bahasa yang sebegitu. Nak cerita dari segi mereka tadi dari segi penggunaan bahasa tu, dia ada sastra dia dan sebagainya. Macam Quran lah. Bahasa Al-Quran ni bahasa yang hebat. Dia. Yang ketiganya apa dia? Iaitulah marah. Ghadab dipanggil. Marah. Jadi bila marah tadi, adakah benda ni negatif? Tak. Dia ada marah ni, ada kegunaan dia. Asalnya sifat ni, sifat yang tak molek. Tapi kalau kita pandai menggunakan dia, sifat ni dia jadi molek. Dia marah. Ada orang marah tu sampai dipanggil panas baran tu dia, mengamuk tak pasal-pasal. Tapi ada marah tadi, ada kalanya kita ni manusia ni kadang-kadang orang ni jenis cool je. Jenis karakter dia, jenis apa? Cool. Dia tak apalah. Biar pilah. Tu dia. Ada karakter manusia ni, tak boleh. Dia ni. Tapi agama tadi memandu karakter manusia tadi. Apa dia? Kalau jenis mu ni tak pernah marah, jenis orang yang baik nak cerita, tapi ada kalanya wajib kamu menzahirkan sifat marah tadi. Wajib menzahirkan sifat marah. Bila orang hina agama, menghina Nabi dan sebagainya, takkan kita nak senyum. Tak apalah. Kan cakap masuk. Tak apalah. Nak kata biar pilah. Dah. Wajib kita nunjukkan. Tak? Sifat marah tadi. Kepada apa? Kepada orang yang menghina Nabi, menghina agama dan sebagainya. Tak apa. Tapi kalau orang hina kita, tak apalah, kena sabarlah. Tu tak apa, kena sabar. Kalau orang nak hina kita, biar pilah. Kita dapat pahala. Kalau kita sabar. Tak ada kita nak balas ke apa. Kalau balas balik, serang balik, tak kesudah. Tak ni. Lebih baik kita tadi diam. Kalau bercakap itu nilainya seperti perak, diam itu adalah seperti emas. Tu dia. Supaya kita fikir macam mana. Tak ya. Biarlah kita benar-benarnya ngalah dulu. Mengalah bukan erti kalah. Dan kemudian keempatnya ialah dengki. Cepat dengki ni. Tak boleh tengok orang tadi lebih sikit kapal kau nak ceritanya, ada je. Hati dia tak senang. Tu dia. Ada dia panggil depression, tekanan tadi. Tengok orang ni, kenapa orang ni? Kenapa? Ada tu. Dia mulalah. Jadi macam mana agama datang tadi nak memandu kita tadi. Sifat-sifat begini. Dengki, ada cemburu, cemburu buta dan sebagainya. Semua benda-benda ni kadang-kadang akan mengganggu kehidupan manusia tadi. Lebih-lebih lagi kalau buat cemburu ni dalam rumah tangga lah. Cemburu tak kena tempat. Jadi akan berlaku lah. Suami tengok bercakap sikit dengan perempuan lain nak tanya, cemburu. Marah balik suami, abang. Saya kata abang cakap dengan siapa tu? Amboi. Cakap dengan perempuan tu kan main. Tu dia lembut kan main. Tapi dengan cik ni cengih sangat cakap. Mula tu. Jadi kita ajar tadi macam mana cerita-cerita pula. Dia semua ni ada cerita. Orang-orang yang cerita. Sebab itulah kita merujuk dalam kitab-kitab ni, ilmu tasawuf ni, dia cerita tentang manusia-manusia ni yang hebat. Dalam Quran ni, para anbiya, kemudian para sahabat, kemudian para wali Allah. Ini manusia hebat. Jadi bagaimana manusia ini juga diuji.
Tapi bagaimana sikap mereka tadi bila diuji tadi? Itu yang kita tengok. Kan? Ada sampai peringkat nak ceritanya, li Allah ni, orang dengki kat dia, orang kata dia mengumpat dia. Dia apa? Dia ajar kita berikan hadiah kepada dia. Nampak? Tak kepelek tu. Orang ngumpat kita, duk kata kita macam-macam, nak suruh bagi hadiah pula. Tu dia panggil apa? Macam mana tu? Kan? Sebab terima kasih. Hang duk ngumpat aku, duk kata ke aku. Sebab apa? Sebab mengumpat tadi Rasulullah kata, apa dia? Iaitulah pahala mu buat kebaikan tadi ditransfer kepada aku. Ada, kan? Mana? Dia buat kebaikan, tapi pahala dia tu dapat kat kita. Ada. Jadi bila dapat kat kita, itu yang ajak tadi, bagi kat hadiah kat dia. Kan? Ucap terima kasih. Jadi bila terima kasih tadi, pasal apa? Aku duk ngumpat hang bagi hadiah pula. Nampak? Nak bagi tahu dia bahawa itulah dia, Islam aja. Ada juga seorang wali Allah ni, orang curi harta di rumah dia, main merompak ambil barang. Tu dia. Dia mari dia tanya, nak pergi mana? Ambil ni diikut, disuruh ambil lagi. Ambil kat dalam tu ada lagi. Kan? Dalam. Jadi kita tengok pelik lah perangai orang-orang yang macam ni. Ambil lagi dia kata. Kan? Ambil nak bawa taman mana? Dia kata, bawa. Ambil aku bawa. Tak? Sampai di satu tempat tu nak kata dia heran. Dia menjadi persoalan. Tak? Siapa orang ni? Itu dah. Kan? Dia tolong aku angkat barang yang aku ni ambil barang ni di rumah orang. Lepas dia kata apa? Dia kata, saya lah tuan rumah tu. Agak kalau kita macam mana tuan-tuan? Saya lah tuan rumah tu. Terkejut lah dia. Pasal apa? Dia kata, tak apa. Aku ni tak berhajat kepada benda-benda ni. Kamu ni yang kamu nak ambil ni sebab kamu berhajat. Sekarang ni, aku ambil barang ni, bawa. Mana kamu nak pergi? Bawa dia. Allah tuan-tuan. Kan? Kita kalau kita dah belasah dah kot. Hang curi habis barang aku nak tanya. Kena dah. Tapi itulah macam mana. Dia mendidik jiwa tadi. Macam tengok dalam TV kan. Orang tu sapu sampah, ambil, buang ke rumah kita. Kan dalam apa ni, iklan tu kan. Jadi apa kita nak buat? Nak buat tak apalah. Beli tong sampah. Pergi hadiah kat dia. Kan? Dia kata, kok tak ada tong sampah kot. Tu yang buang ke rumah saya tu. Ni saya beli tong sampah ni, tak apalah. Sagi sapu-sapu, buah dalam tu. Kan? Dia mesti terkejut beruk kan? Tu dia, terkejut beruk ke? Terkejut monyet ke? Pasal apa orang dia apa ni? Sebab apa? Dia main pendidikan. Kan? Hati manusia tadi bila bersih tuan-tuan. Ya Allah. Tak apa. Hang susah kot nak ambil ni. Jadi orang yang buat benda ni, dia akan terfikir. Kan? Orang tu tak marah. Tapi ditunjuk cara kepada kita tadi kan. Itu dipanggil sikap perangai orang-orang yang disebut sebagai wali Allah, awliya, di kalangan para sahabat, apatah lagi di kalangan para anbiya. Jadi sebab itu kita nak meniru perangai ni kan. Cerita-cerita Allah datang sebab apa? Sebab benda tu praktikal, amali. Bila kita baca kitab tasawuf dan sebagainya, begini perangai dia kan. Orang yang apa ni? Dia tidak cakap serupa bikin. Tapi dia cakap serupa bikin. Tu dia. Dia bukan dia cakap tapi dia tak bikin. Kan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tu dia. Nanti kita cerita pula. Lepas tu kelimanya kikir. Kikir ni orang kata kerikut, bakhil, tangkap jering. Apa lagi? Lepas tangkap jering tu apa pula lagi? Nak bubuh. Tak hidung masin. Macam-macam lah kan, asalkan faham tu maknanya orangnya kedekut, bakhil, sampai peringkat haji bakhil cerita tu kan. Buat cerita haji bakhil. Nanti ada cerita dia, nanti ada ni nak ringkas. Dan kemudian kasih akan harta. Apa yang katakan harta? Kenapa kasih harta ni dicela oleh syarak, dan bagaimanakah syarak memandu kita tadi, cara berfikir tadi. Adakah harta tadi kita tak kasih, tak sayang? Tapi kasih harta sampai peringkat kita melampau dan kita meninggalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul, itulah yang dicela oleh syarak. Kan? Jadi dipandulah. Kadang-kadang kita silap faham benda-benda macam ni. Dan kemudian yang kenalnya kasih akan kemegahan, bermegah-megah manusia tu.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah manusia dengan apa? Dengan keturunan dia, harta dia, pangkat dia dan sebagainya, sehinggalah dia mati. Ya, dimasukkan dalam kubur. Jadi semua ni Allah cerita. Kita akan cerita tadi kan, macam mana kemegahan tadi. Adakah salah? Kan hari ni orang kata nak kemegahan tadi, nak apa dipuji nama pangkat-pangkat kan, dapat anugerah Tan Sri, dapat datuk, dapat ini, dapat ini dan sebagainya. Adakah itu menyalahi dari sudut syarak ataupun bagaimana? Jadi kita tengok kan, hari ni macam-macam lah. Apa? AMN kan, anugerah tu bubuh kan, bintang-bintang tu kan, AMN macam-macam lah. Saya pun nak sebut pun tak pandai. Tak? LN tak ada. Kan? TNB tak ada. Kan? Jadi pangkat-pangkat tu lah. Sebagainya. Anugerah kan. Saya tadi di atas mungkin jasa mereka dan sebagainya. Tu dia. Dan kemudian yang ketujuhnya kasih akan dunia. Kita di dunia ni. Apa kasih akan dunia ni dicela oleh syarak? Semua tu akan kita kongsikan nanti. Dan kedelapannya daripada 10 tadi, membesarkan diri dia tadi, sifat takabur. Bukan besar diri itu dengan makna dia kecil, dia jadi besar. Yalah, sifat takabur. Sebab bila terjemah dalam bahasa Melayu ni kadang-kadang tak tepat. Yalah, dengan bahasa Arab tadi dia panggil takabur. Kabbara yukabbiru. Takabur. Dia ada makna dia yang tersiri. Sebab tu dalam bahasa Arab asal Quran ni dia ada dipanggil kamus dia. Dia panggil ta'rifat. Definisi. Kalau kita sebut ini dia ada dipanggil glosari. Untuk kita mudah faham tadi. Dan kemudian yang kesembilannya ialah perangai apa? Ujub, hairan diri. Kita ni rasa kita lah hebat, kita lah ini apa ni. Kita rasa kita lah bagus dan sebagainya. Jadi bagaimana perangai-perangai ini diberitahu oleh agama syarak tadi, sekiranya ada ni macam mana kita nak baiki tadi. Kan? Perangai-perangai ni bodoh, tak molek sudut syarak. Dan yang ke-10-nya dipanggil riak. Apa yang dikatakan riak tadi? Jadi hendaklah kita pengarang sebut, bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau tadi daripada sifat kecelaan ini, dan secaya adalah engkau akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kita tadi kan, kita bersihkan. Itu dipanggil taharah. Taharah ni ada dua. Satu taharah kebersihan tadi, zahir. Satu lagi kebersihan tadi, batin. Dia ada hisi, ada maknawi. Dalam kitab-kitab Arab ni. Tentang pembahagian bersuci tadi. Jadi kata di sini, akhirat, kerana apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya dapat kemenanganlah mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya tadi, hati tadi, daripada kelakuan yang dilarang oleh syarak. Dan begitulah sabda Nabi sebagai indikator tadi. Rasulullah kata, at-tuhur syatrul iman. Bersuci, membersihkan diri tadi separuh daripada iman. Sebahagian daripada iman tadi ialah kita menjaga hati kita tadi daripada sifat-sifat yang dicela, dan kita hiaskan dia dengan sifat yang dipuji oleh syarak. Itu dia. Jadi memberi fahamlah oleh hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung daripada yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia akan dia Allah Ta'ala tadi, maka membersihkan itu setengah daripada iman, seperti menghiasinya itu setengah daripada iman, dan perhimpunan keduanya iaitulah iman yang sempurna. An-nazafah nisfu minal iman, kama qala Rasulullah, iaitulah kebersihan itu sebahagian daripada tanda iman seseorang tadi. Jadi disebut sini wallahu a'lam, maka Allah lah yang lebih mengetahui akan segala sesuatu. Nanti insya-Allah kita akan masuk pada siri akan datang bab yang pertama, nak menyatakan kepada kita syarruh ta'am, iaitulah sangat loba atas makanan.
Kan? Makan ni, apa yang kita nak kongsikan nanti, kita akan tengok siri akan datang. Yang berkaitan dengan makan tadi. Kan? Wallahu a'lam. Ada soalan? Nak tanya? Ya dah? Tuan-tuan tanda lah tu. Lagi saya pun kadang-kadang lupa juga tu. Kan? Bab yang pertama kalau kitab Jawi ni, muka surat 23. Kalau yang nu, muka surat 58 tadi, 59 kan? Ya, 59. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada tu, InsyaAllah nanti kita akan kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Sebelum tu, saya nak maklum sedikit lah. Kiranya tuan-tuan berhajat untuk apa ni, saya ada bawa KPT. Ringkasan daripada keripik pisang tanduk. Ada homemade kebun Kak Ipah sendiri. Jadi itulah untuk apa ni, bawa tadi. Untuk kita apa, tuan-tuan kalau nak apa ni lah, tak ada masalah. Tak bawa duit pun tak ada masalah. Kan? Sekarang ni cara online pun boleh. Kan? Jadi kemudahan tadi. Jadi kita nak bantu. Kan? Sama-sama kita ta'awun. Kalau tuan-tuan yang nak berhajat tu, memang saya bagi tahu, memang kempen ni sedap. Ni bukan nak kempen. Nak kabur je. InsyaAllah. Ada tuan-tuan tak ada nak bertanya apa kan? Jadi kita tangguhkanlah kuliah kita, dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan tak lama lagi kita dah nak berada di ambang Ramadan. Ya, tak lama dah. Tu dia. Tapi dalam masa yang sama, tak tahulah raya tahun ni boleh lagi ke? Cikgu? Kan? Kepala kes pun hari ni pun dah makin tinggi dah tu. Kan? Dah berapa 10,000 lebih dah. Dah makin naik dah tu. Jadi kita sama-samalah jaga kita semua, kita doa kepada Allah, kita dilindungi oleh Allah daripada sebarang bentuk penyakit yang menular tadi. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih, kafaratul majlis dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami. Ampunilah dosa suami dan anak-anak kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami. Allahumma faqihna fid din, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ta'wila. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.